Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahim Tamaluddin dan nombor saya adalah S5520. Untuk instruksinya adalah ayat Al-Quran berdasarkan tokoh ijtihadi. Untuk ayat pertama adalah daripada surah An-Nur ayat ke-56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'ur rasula la'allakum turhamun. Surah Azim. Ayat ini bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Bagi tafsir dan tadabbur untuk surah An-Nur ayat 56 ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar mendirikan solat, iaitu beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, dan menunaikan zakat, iaitu berbuat baik kepada makhluk yang lemah dan fakir. Dan dalam melaksanakannya adalah mereka mentaati Rasulullah SAW yang berjalan di bawah perintah beliau yang meninggalkan apa yang dilarang. Semoga dengan itu Allah SWT akan merahmati mereka. Untuk yang keduanya adalah ayat daripada surah Toha ayat ke-14 yang berbunyi Innani ana lahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Subhanallahul azim. Ayat ini bermaksud, sungguh aku ya Allah, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Yang seterusnya, tafsir dan tadabbur untuk surah Toha ayat ke-14. Allah menerangkan bahawa wahyu yang utama dan yang disampaikan ialah bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah dan tiada sekutu baginya, untuk menanamkan rasa tauhid, mengesahkan Allah, memantapkan pengakuan yang disertai dengan keyakinan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh kerana itu, hanya dialah satu-satunya yang wajib disembah, ditaati peraturan-peraturannya. Assalamualaikum. Kehidupan sebagai mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, kita perlulah taat dalam beribadah dan sentiasa menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita, para mahasiswa-mahasiswi, bersikap sombong terhadap rakan-rakan kita yang ingin meminta bantuan dari segi pembelajaran dan juga kewangan. Kita seharusnya menolong mereka dalam apa juga keadaan dan mencontohi sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah amalan. Yang pertama, sentiasa melakukan perkara yang wajib di dalam agama Islam. Kedua, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, mengamalkan sunnah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Keempat, membuang sifat-sifat negatif dalam diri sendiri. Dan terakhir adalah sentiasa bersedekah dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan membaca dua surah pilihan yang kami pilih untuk tokoh Al-Ibiruni. Ayat pertama, surah Al-Anbiya ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami iaitu Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi sejak awal penciptaan hingga sekarang dan segala apa yang ada di antara keduanya, termasuk hukum alam yang terjadi di langit dan di bumi dengan main-main, tanpa tujuan dan pemeliharaan untuk kepentingan manusia, sehingga tidak pantas manusia menghindar dari iman dan ibadah kepada Allah. Untuk ayat kedua ialah surah Al-A'la ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Pertama, kata Iqra' dalam ayat ini adalah kata kerja perintah yang menunjukkan erti bacalah. Kata ini menunjukkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca dan membaca. Apa yang harus dibaca oleh Muhammad tidak disebutkan di dalam ayat ini. Untuk yang kedua, frasa Bismi Rabbika menunjukkan arti dengan nama Tuhanmu. Kita tahu bahawa Allah mempunyai 99 nama yang paling banyak yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Kata Rabbik menunjukkan arti Tuhanmu, Tuhan Nabi Muhammad. Kata Rabbik ini menunjukkan arti bahawa Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan Nabi Muhammad SAW, Tuhan yang memberikan segala nikmat dan rahmat, Tuhan yang telah menghidupkan dan Tuhan yang telah mematikan.
Yang ketiga, fraza allazi khalaq menunjukkan erti yang telah menjadikan. Kata khalaq ialah yang ada di dalam ayat ini sengaja tidak disebutkan objeknya untuk menunjukkan bahawa Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini, yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh yang ada di alam ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Berdasarkan petikan ayat dari surah Al-Anbiya ayat 16, apa yang boleh dikaitkan dengan kehidupan sebagai mahasiswa adalah kita hendaklah sentiasa taat kepada perintah Allah. Sebagai contoh, kita wajib mengerjakan solat 5 waktu, kita patut sedar bahawa kekuasaan Allah tiada batasan dan kita sebagai hamba wajib mengerjakan perintahnya. Dengan ini, hidup akan lebih berkat dan segala urusan dipermudahkan oleh Allah SWT. Berdasarkan petikan ayat kedua pula, segala perkara yang kita lakukan hendaklah niat kerana Allah. Sebagai contoh, kita menuntut ilmu kerana Allah. Kita wajib mengerjakan apa yang Allah perintahkan, barulah hidup kita sentiasa dalam lindungannya. Sebagai seorang mahasiswa, kita perlu belajar bersungguh-sungguh dan niat kerana Allah SWT. Kerana menuntut ilmu juga merupakan satu ibadah. Dengan ini, barulah hidup kita dirahmati Allah SWT. Berdasarkan potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya ayat 16, iaitu amalan yang boleh kita lakukan iaitu kita sentiasa beriman kepada Allah dan Rasul dan sentiasa mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya. Dan selain itu juga kita haruslah sentiasa beribadat kepadanya oleh kerana Allah telah menciptakan langit dan bumi dan kita sebagai hambanya, kita hanyalah penumpang. Jadi kita haruslah bersifat yang merendah diri dan saling bersujud kepadanya. Selain itu juga setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mempunyai kepentingan dan asbabnya itu sendiri. Jadi sebagai seorang hamba dan juga manusia, sentiasalah kita bersyukur dengan nikmat yang ada. Dan selain itu juga amalan sebagai seorang hamba juga yang menumpang di bumi Allah ini, kita haruslah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Ayat Quranik yang pertama kita lihat pada surah Al-Jathiyah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Terjemahannya, Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini kebenarannya. Tafsir dan tadabbur ayat ini. Al-Quran memberi pandangan yang jelas kepada manusia. Hanya dengan memahami Al-Quran akan memberikan kepada kita pandangan yang benar tentang agama, kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran itu juga akan menjadi sumber rahmat kepada mereka yang mengikutinya. Ia akan memberi rahmat kepada kita sekiranya kita mengamalkannya. Berkaitan ayat ini dengan kehidupan mahasiswa ialah mahasiswa akan mendapat berbagai manfaat dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Mahasiswa juga perlu yakin dengan Al-Quran serta mengamalkannya untuk memperoleh keberkatan dalam menimba ilmu. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan, secara tidak langsung ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa adalah benar dan tidak diragui. Amalan yang boleh diamalkan ialah sentiasa membaca Al-Quran serta memahaminya di samping mengamalkannya untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Sentiasa bersandar ke Al-Quran dalam apa jua tindakan yang dilakukan agar tidak terpesong akidah. Ayat Quranik yang kedua kita lihat pada surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Terjemahannya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Tafsir dan tadabbur ayat ini. Nabi Yaqub AS memerintahkan kepada anak-anaknya untuk pergi dan mencari berita tentang Yusuf AS dan saudaranya Bunyamin dengan bersungguh-sungguh serta penuh harap kepada kurnia ihsan dan rahmat Allah. Potongan maksud sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir menggambarkan bahawa sikap berputus asa menghendaki seseorang itu berat untuk maju, melambat-lambatan berhenti mengharapkan kurnia ihsan dan rahmat Allah. Oleh itu, janganlah menyerupai orang kafir. Berkaitan ayat ini dengan kehidupan mahasiswa ialah janganlah kita sebagai mahasiswa berputus asa dalam menimba ilmu pelajaran demi mencapai kejayaan. Bersungguh-sungguhlah kita dalam mengejar ilmu dan sentiasa percaya bahawa rahmat Allah itu ada di mana jua. Amalan yang boleh diamalkan ialah sentiasalah rajin melakukan kebaikan di samping mencari ilmu yang bermanfaat agar keberkatan hidup diperoleh. Sentiasa taat pada Allah serta berdoa meminta kepadanya dalam apa jua keadaan kerana kurniaan rahmat dan ihsan tidak akan datang melainkan darinya. Melatih diri supaya menepati masa dalam kehidupan harian untuk menjadikan kita seorang pelajar yang berdisiplin.